Dia tak boleh, itu dari segi perundangan dia tak. Dia akan sebagai civil case boleh, ataupun rujuk kepada pihak persatuan pengguna ataupun yang consumer punya tu. Itu je tindak. Saya terus terang memang itu. Lepas tu itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita ni baik ais. Kadang-kadang kita ni baik hati sangat kan, dengan kawan ni pinjam duit apa, bagi 20,000 je. Lalu kawan tu tak bayar. Lepas tu kita ada buat report, dia tipu saya, pinjam duit saya. Tak ada. Itu memang tak ada kes. Memang itu aja kes. Tak ada. You yang rela sendiri pinjam dan you yang bayar kepada dia. Okay? So dia tak bayar kan, tak nak bayar kan. Itu antara kamu dengan dia. Itu saja. Dia tak boleh ambil tindakan secara untuk siasatan untuk ni lah, polisnya. Tapi dia boleh ambil tindakan kalau ada agreement apa semua, bicara civil case, dia ambil dia punya lawyer, sama dia, itu saja. Okay. Itu dalam situasi kedua. Okay, contohnya ketiga. Contohnya kadang kita pakai kad kredit yang transaction, mungkin dia kata pakai Facebook apa semua, dia sudah transaction dia punya kad apa semua tu. Itu saya tak tahulah bahagian, sebab kita dalam siasatan kita ada beberapa cawangan. Kalau jenayah ni pun dia ada siasatan untuk seksual dan keganasan rumah tangga, dan untuk yang jenayah yang biasa ni, kes bunuh, rogol, kes bunuh, rompak apa semua ni. Satu. Lepas tu kita ada jenayah commercial crime. Commercial crime department ni untuk siasatan yang seperti penipuan, cek apa semua itulah, dan multimedia. Dan yang ketiga tu siasatan jenayah narkotik yang melibatkan dadah. Tu kalau cik nak suruh kawan buat report, boleh buat report. Kita akan tengok apa keterangan yang ada. Kalau kes tu boleh dibawa, boleh. Okey. Okey, ada soalan lagi tak? Macam saya cakap Kamal Effendi juga. Keluar TV3 pula minta. Nak tanya, kalau kita pernah diragut, ada tak kemungkinan akan berlaku kali kedua atau kali ketiga? Boleh dia tak kisah. Ada rumah orang pun sampai pecah sampai 5-6 kali pun ada. Betul. Dan ragut mungkin dia akan berlaku pada kita lagi. Tapi kalau dia berlaku tu, pertama tu sebagai harap kita ambil pengajaran lah untuk ni. Tapi kalau boleh kita pun tak mahu, janganlah. Sebab kita tak, jenayah ni kadang dia boleh berlaku di mana-mana saja. Dia kata even dalam tandas pun dia boleh berlaku jenayah. Okay, dia boleh berlaku di mana-mana saja. Okay, dan dia tanpa mengira ni. Sebab kita kata apa polis ni ada kat sini, memang dalam balai polis pun ada jenayah berlaku. Curi barang kes. Itu satu juga. Memang kita tak boleh lah. Kalau ragut, itu saya kata peluang dia tak kira siapa, tak kira apa semua. Dia ada peluang, dia akan berlaku. Okay. Ragut. Boleh kalau nak tangani pun boleh bagi saya. Kalau ragut, jenayah yang ragut, rompak apa semua, itu kena minta daripada pihak kabinet dan PM bagi letakkan setiap 500 meter ada seorang polis persegi. Ataupun itu satu, ni cadangan saya, jangan ada bapak YB sini. Itu satu. Yang kedua, dekat setiap keluarga suruh jadi polis seorang. Ada rumah seorang anak ni seorang dia, ada bapak dia kat anak jadi polis. Oh senang, tak payah boleh tangkap dia sendiri. Keluarga kalau adik dia apa jadi ni Instagram, abang dia tangkap, abang dia polis. Itu saya punya idea lah. Okey, ada soalan ni. Anda kata kes ragut berlaku di tempat yang sama berapa kali, lebih pada 3 kali ataupun lebih pada 2 kali. Apa tindakan pihak polis dan yang setakat ini tahu akan ada rondaan? Berapa kali rondaan? Okey, untuk kalau kita ada, kalau contoh kes ni berlaku di satu daerah Brickfield ni, kita ada macam ada crime prone area tau. Kita akan buat, contohnya macam
statistik yang kaji cuaca tu, kat sini merah, okay, kat sini banyak berlaku, kat sini ni. Kita akan buat macam tu. Dan kita ada kajian, minggu kajian dan minggu. So kita akan tengok. Kalau kawasan contohnya di Kerinci, kalau dia kerap berlaku, contoh minggu ni ada 3 kali. So 3 kali kita akan compare dengan minggu depan, okay, ada 5-6 kali. So rondaan tu memang kita akan shape dia akan contohnya pukul 8 hingga pukul 4, 4 hingga pukul 12, pukul 12 hingga pukul tengah malam, ataupun tengah malam satu shift. So dia akan rotate. So apabila jenayah ini berlaku kerap kali kat kawasan, contohnya kawasan UM sini, so kita akan tambahkan lagi bilangan anggota ataupun daripada tempat lain kita akan petrolkan lagi ataupun kerapkan lagi rondaan kat situ. Itu ya. Dan memang kita ada statistik. Memang kita ada statistik. Contoh di field yang tinggi, dulu memang selalu tinggi. Kita sekarang ni pun PM pun ada projek untuk NKRA punya apa semua. Kita ada dekat Briefing, dekat Kuchai kita ada tempat. Memang itu jenayah tinggi, kita banyakkan petrokar ataupun bantu daripada luar itu ya. Tapi kadang-kadang memang berlaku. Kadang kita pergi sini, kat sini berlaku. Kita pergi sini, kat sini berlaku. Memang kat sini memang ada, tapi mungkin strength ini akan dikurangkan. Dan itulah dia akan. Okey, ada salah betul tu apa salah. Tak apa. Kalau ada telefon tak payah silent pun tak apa. Tak ada masalah. Macam di kampus saya tu berlaku satu kes, saja tu hampir dirogol tau. Tapi dua orang penjenayah ni tak sampai kira mak dia cakap dengan saya tak sampai sebulan penjenayah tu dibebaskan tanpa dibicarakan. Lepas tu keluarga dia ni nak tengok wajah penjenayah tu sebab sebagai langkah berjaga-jaga kan. Tapi pihak polis tak benarkan. Sedangkan tanggungjawab kita bukan nak mengaitkan dia, tapi kita nak jaga sebab dia dah bebas kan. Sebulan lepas tu tak dibicarakan tapi bebas dengan ikat jari. Maksudnya mana peranan keselamatan tu. Sebab mana tahu benda tu boleh berulang lagi kan. Itu salah kita tahu wajah penjenayah. Tak ada kesalahan kita nak tahu wajah penjenayah atau apa semua. Tapi kadang orang takut juga nak tengok penjenayah. Tapi kalau ni kadang kes tu mungkin setengah kes kita siasat. Dan kalau contohnya kalau yang kes rogol, yang ni tadi dia kata kes tu cuba rogol kan. Cuba rogol dia kalau rogol, kalau dia memang tak boleh jamin. Kalau dia sudah tuduh memang tak boleh jamin. Tapi kalau cuba rogol ni dia the intention dari segi keterangan mungkin kita tengok, kita akan rujuk kertas siasatan tu kepada Kak Timbalan Penawar Raya siasatan tu. So apa keterangan yang ada, sama ada dia boleh dituduh, tak boleh tuduh. Kalau tak boleh tuduh, so dia akan dijamin atau dibebaskan. Itu saja. Okey, itu dia punya siasatan lah. Okey, kalau tengok nak lihat muka penjenayah tu, boleh lihat, tak ada masalah. Satu, kalau kita boleh tengok, kita ada album. Kita ada album macam album kita lah kan. Penjenayah pun ada album dia, kita ada album. Kadang-kadang kalau keragut apa semua, kalau kita nak identification punya suspek, kita suruh yang ni, mangsa ni tengok mana satu. Ada, mungkin dia kadang dia kerap laku. Boleh tengok. Tapi kalau kita tengok secara macam ni, mungkin itu kita tak nak berapa galakkan lah. Satu, dari segi keselamatan. Satu, mungkin ialah dia akan, ialah kalau sebab ni kadang-kadang di pihak penjenayah tadi dia pun ada hak juga apabila dia sebelum dibicarakan, sebelum dijatuhkan hukum ataupun sebelum dia dijatuh hukum bersalah oleh pihak hakim. Itu boleh, kalau minta boleh tengok gambar dia, tak ada masalah. Pergi cari penyiasat tu boleh tengok gambar dia, tak masalah. Tapi jangan pula datang tengok nanti belasah dia pula, itu kesalahan lain pula, dia pula buat report. Kadang kita geram kan tengok, belasah dia pula, tengok dia pula. Boleh. Okey, ada soalan? Dah
Satu ke dua, bagi saya bagi dua diskaun. Tak ada nanti nyesal lah.